Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera semua. So sebelum tu Muallim harap semua berada dalam keadaan sihat, sejahtera dan dipermudahkan segala jenis urusan dunia dan akhirat. Okay, so Muallim nak ucapkan selamat Hari Raya, maaf zahir dan batin kepada semua pelajar tahun 5. Okay, hari ini kita akan belajar tajuk baru. Tajuk ni agak panjang, so mungkin Muallim akan mempercepatkan Muallim punya pace dalam belajaran. So, tolong fokus, tolong ambil perhatian, jangan pause. Dengar sampai habis. Okey, yang pertama kata pinjaman bahasa Arab. Apa maksud kata pinjaman bahasa Arab? Maksudnya kita pun guna bahasa ni. Kita pun guna perkataan ni. Contohnya wudu. Perkataan itu berasal daripada bahasa Arab tapi kita dimelayukan menjadi bahasa Melayu. Okey. Kata pinjaman bahasa Arab kita terbahagi kepada dua kategori. Yang pertama istilah agama, yang kedua kata umum. Apa maksud istilah agama ni? Berkaitan dengan aktiviti keagamaan, berkaitan dengan agama. Contohnya wudu, tahajud dan sebagainya lah. Kata umum contohnya sahabat dan banyak lagi. So kita akan belajar tentang dua kategori ni. Okey, untuk kategori yang pertama kata pinjaman bahasa Arab dalam kategori istilah keagamaan. Apa maksud dia? Kata pinjaman bahasa Arab yang tergolong sebagai istilah keagamaan atau yang berkaitan dengan aktiviti agama Islam dikekalkan ejaan asalnya. Okey, maksudnya kat sini, perkataan yang berasal daripada bahasa Arab dan perkataan itu adalah istilah dia bahasa Arab. Perkataan itu adalah perkataan bahasa Arab keagamaan. Kita perlu kekalkan ejaan dia. Okey, yang pertama A. Huruf hamzah di akhir kata hendaklah ditulis sejajar. Okey, maksudnya huruf hamzah wudu ada hamzah kan, bahasa Arab pun ada hamzah. So kita ikut sebiji-sebiji dalam bahasa Arab. Tulis sejajar. Tulis sama. Sejajar tu maksudnya sama. Sama macam huruf-huruf lain. Wudu, doa, imla, ansya, qada, ulama, istinja, juzu dan sebagainya. Okey, yang kedua, ba pula. Huruf ta marbutah hendaklah dikekalkan seperti ejaan asal dia. Contoh, okey. Dalam bahasa Arab pun ada ta marbutah. Perkataan ni ada ta marbutah. Qiblah. Qiblah. So ada ta marbutah, kita kekalkan ejaan dia. Kiblat. Zakah. Zakat. Zakat. Solat. Solat. Rakaah. Rakaat. Kita kekalkan. Dalam bahasa Arab kekalkan, dalam bahasa Melayu pun kita kekalkan. Ini adalah perkataan yang berasal dari bahasa Arab yang ada ta marbutah. Okey, yang ketiga istilah agama yang dikekalkan menurut ejaan asalnya. Okey, contohnya tayamum adalah perkataan yang asal dia bahasa Arab. Tahajud halal, fardu, Rasulullah, Al-Quran, hadis dengan amal ataupun amil. So kita kena kekalkan huruf, kita ikut macam mana bahasa Arab sebab dia berasal pada bahasa Arab. Okey, dal pula. Kata pinjaman bahasa Arab yang bermula dengan huruf alif lam ta'rif, sama ada alif lam syamsiah atau qamariyah, hendaklah dikekalkan ejaan Arabnya. Tanda sempang tidak perlu digunakan. Okey. Alif tanda sempang tak digunakan. Tanda yang macam tolak tu. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Qamar, Al-Quddus, Al-Lail, Al-Mu'min, Al-Aziz, Al-Najm, Al-Islam, Al-Sadiq, Al-Khaliq, Al-Ghaffar, Al-Syamsu, Al-Alim. So kita kena kekalkan ejaan dia, tak berubah. Okey, yang i ni pula, kata dasar yang berakhir dengan alif lam maksurah hendaklah dikekalkan ejaan seperti dalam asalnya, dalam bahasa asalnya. Okey, contohnya alif lam maksurah ni apa? Dia macam ya, dia macam huruf ya, akan tetapi tak ada titik. Dia tak ada titik. So macam mana kita eja dia? Musa, kita kekalkan. Fatwa, kekalkan. Okey. Seterusnya syura, kita kekalkan. Okey, so kita masuk kategori yang kedua. Kata pinjaman bahasa Arab dalam kategori
kata umum. Yang ni dia ada perubahan sikit. Dalam kategori kata umum, kata yang kita biasa, kategori kedua yang dah biasa untuk kita dengar, biasa dia macam istilah biasa, sahabat, sabun, kertas dan sebagainya. Okey, macam mana? Kata pinjam, okey, maksud dia kata pinjaman bahasa Arab dalam kategori kata umum ditulis mengikut maksud dia kita kena eja ada perubahan sikit. Perubahan dia ikut bunyi bahasa Melayu. Contoh, kaedah penulisan kata pinjaman bahasa Arab dalam kategori kata umum ialah yang pertama A, kata umum ditulis mengikut sebutan orang Melayu. Orang Melayu dalam bahasa Arab sabun. Dalam Melayu sabun. Apabila perkataan ini adalah perkataan umum yang biasa kita dengar daripada dulu sampai sekarang. So, dia dah jadi macam bahasa Melayu tu, dia dah jadi macam dia seakan-akan jati, bahasa jati dah. Tapi asalnya bahasa Arab, sampai orang pun tak tahu. Ni bahasa Melayu, bahasa Arab rupanya. Untuk pengetahuan korang, sabun berasal dari bahasa Arab tetapi dimelayukan. So dia dah jadi macam bahasa tu dah jadi macam bahasa yang dah jadi bahasa macam bahasa baku dah. Sabun. So sebutan dia pun dah berubah. Pun perlu berubah. Sabun, kertas, istilah, zahir, lahir. So ada perubahan dia. Okey, yang jenis kedua ba pula. Perkataan asal butah yang digunakan sebagai kata umum. Kata yang asal dieja menggunakan tamar butah tetapi disebut oleh orang sebagai ha. Maka dieja ha. Contohnya jemaah. Jemaah daripada dulu sampai sekarang. Jemaah. So kita guna ha je. Asal bahasa Arab tamar butah tapi bila dia jadi macam istilah umum. Benda ni selalu guna jemaah. Orang kata jemaah. Ikut jemaah haji ni. Siapa orang tua pun tahu. Jemaah tu adalah dia macam perkataan yang dah biasa sangat kita guna. So, kita guna ha. Boleh. Faedah. Hadiah. Okey. Yang kedua pula Dua pula. Kata yang asalnya dieja menggunakan tamar butah tetapi disebut oleh orang Melayu dengan bunyi ta, maka dieja dengan ta maftuhah ta. Maksudnya sahabat dia jadi macam okey, dia ditukarkan sahabat ta, kita sebut ta saja. syarikat, alamat, ditukar dia jadi ta. Sebab yang pertama, bahasa ni memang bahasa bahasa yang umum, bahasa yang biasa kita guna. Sahabat, syarikat, alamat, semua benda ni kita dah. Okey, seterusnya yang ketiga, kata yang asalnya dieja dengan ta marbutah tetapi disebut dengan dua variasi, dua jenis sebutan dengan makna yang sama, maka dikekalkan ejaan asalnya. Ibadah ataupun ibadat, disebut ibadah ataupun ibadat. Hidayah ataupun hadayah ataupun hidayah, sebutan dia. Akibat ataupun akibah, sama je. So ni kita kena kekalkan ejaan ta marbutah. Kekalkan. Benda ni walaupun kita dah biasa dah guna. Ibadah, hidayah, akibah. So kita kekalkan. Okey, yang keempat pula. Kata yang asalnya dieja dengan ta marbutah tetapi disebut dengan dua variasi sebutan yang berlainan maksud. Ni dua variasi. Yang atasnya sama maksud yang sama makna. Ibadat, hidayah, akibat, maksud sama. Ini maksud berbeza. Contohnya amanah. Dalam bahasa Arab amanah ataupun amanat. Tapi
Cara eja dia macam ni. Amanah ataupun amanat. Boleh. Dalam Arab macam ni. Dalam Melayu macam ni. Dalam Arab, amanah ataupun amanat. Dia macam ni eja. Dalam bahasa Melayu, amanah ataupun amanat. Benda ni biasa kita guna biasa. Amanah, amanat. Okey, hikmah ataupun hikmat. Hikmah, hikmat. Karamah ataupun keramat. Karamah, keramat. Kita eja macam tu. Okey, C pula. Kata umum yang diletakkan huruf vokal bagi mengelakkan salah bacaan. Ni dia ada letak huruf vokal bagi nak membezakan ataupun Okey, dalam bahasa Arab macam ni, mahram ataupun muhrim dieja macam ni. Mahram atau muhrim dieja macam ni. So bila dia okey, so disebabkan oleh bahasa ni, perkataan ni adalah perkataan yang dah biasa kita dengar, biasa kita gunakan. So untuk eja mahram macam ni. Mahram tak ada ya. Muhrim kita eja letak ya. Muhrim. Mahram dengan muhrim. Okey. Alim ataupun alam dalam Arab eja macam ni. Dalam Melayu alim atau alam ataupun alim. Okey, salji. Salju. Boleh dieja salji ataupun salju. So salji. Salji. Ada ya. Salju ada waw. Dalam bahasa Arab macam ni, dalam bahasa Melayu macam ni. Walaupun kata asal dia bahasa Arab, tapi bila dah biasa sangat, dia jadi macam ni. Okey, so itu saja untuk topik ni. So untuk latihan, muallim ada sediakan latihan. Buatlah. Okey. Dekat buku tulis, buku aktiviti muka surat 17. Okey, buku aktiviti muka surat 17, 18 dan 19. Boleh buatlah. Okey, itu saja daripada muallim. So untuk pembelajaran hari ni muallim agak laju, agak speed sikit sebab muallim nak jimatkan masa. Takut tak nak panjang sangat, tak nak panjang sangat sebab takut korang tak dengar. So boleh tengok balik video ni sekurang-kurangnya 2 ataupun 3 kali. Boleh. Okey, itu saja daripada muallim. Selamat buat kerja sekolah. Selamat buat kerja ni. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.